Indeks harga pengguna bagi bulan Julai 2020 meningkat sebanyak 2% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Julai 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 2.2%. Manakala harga bukan makanan mencatatkan peningkatan sebanyak 1.9%. Menurut JPES, peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan 10.6%, makanan dan minuman ringan 2.2% dan pengangkutan 2.2%. Bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos restoran dan hotel 1.1% dan rekreasi dan kebudayaan 0.2%. Kenaikan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan sebahagian besarnya disebabkan oleh peningkatan harga barangan kemas, insuran dan lain-lain perkhidmatan. Manakala kekurangan bekalan yang disebabkan oleh barangan import yang terhad berikutan situasi jangkitan wabak COVID-19 di negara ini dan negara-negara jiran telah menyebabkan kenaikan kepada beberapa harga makanan dan minuman ringan, terutama sekali bagi harga minuman ringan, sayur-sayuran dan daging yang diimport. Peningkatan harga pengangkutan pula disebabkan oleh kenaikan harga pengangkutan penumpang melalui darat dan juga pengangkutan penumpang melalui udara bagi penerbangan terhad yang telah dijadualkan. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Julai 2020 menurun sebanyak 0.1% berbanding dengan bulan Jun 2020. Indeks makanan dan minuman ringan menurun sebanyak 0.4%, manakala indeks bukan makanan menurun sebanyak 0.02%. Laporan penuh IHP bagi bulan Julai 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Peningkatan perkembangan hubungan perdagangan antara negara Brunei Darussalam dan China menambah lagi keyakinan kedua-dua buah negara sekaligus mengukuhkan hubungan perdagangan. Jumlah perdagangan antara kedua-dua buah negara mencecah $1.26 bilion Amerika pada bulan Januari hingga Ogos tahun ini berbanding $0.61 bilion Amerika pada tempoh yang sama tahun lalu. Poin yang terutama, Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, menjelaskan kemajuan tersebut semasa sidang media mengenai kemajuan hubungan kedua-dua buah negara dan kerjasama yang praktikal. Poin yang terutama juga memuji negara Brunei Darussalam dan pihak-pihak komited terhadap persahabatan dan kerjasama kedua-dua buah negara di samping sokongan padu kepada China pada masa-masa yang sukar, terutama semasa pandemik COVID-19. Katanya, hubungan diplomatik yang telah mencecah tempoh 30 tahun terus dipertingkatkan melalui pelbagai bidang kerjasama. Bidang kulinari merupakan satu bidang yang boleh membuka peluang besar dalam perniagaan bagi mengongsikan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran tersebut dalam kalangan masyarakat di negara ini. Koperasi Serbaguna Persekutuan Buhur KSPB dengan kerjasama Ilmal Enterprise baru-baru ini menganjurkan kursus membuat roti canai bagi para ahlinya. Kursus seumpamanya merupakan salah satu program latihan yang bermatlamat untuk meningkatkan kemahiran sekaligus menjana pendapatan. Walaupun kursus ini kursus singkat, tapi banyak manfaat yang dapat diperoleh daripada kursus ini. Dan insyaAllah sekiranya sukses akan datang diperhatikan pembuatan roti canai ini, mungkin kita ini boleh menjalankan satu-satu aktiviti ataupun perniagaan membuat roti canai ini ataupun berjual roti canai ini. Kami diberitahu cara detail lah
apa bahan-bahan, sukatan bahan-bahan dan cara-cara mengolah tapung itu menjadi dough. Memandangkan masa ini pun kebanyakannya banyak perniagaan melalui online, jadinya tidak salah kan mencuba martabak dibuat online untuk senang penempahan dibuat melalui online. Selain teknik pembuatan martabak, asas berniaga dan kaedah pemasaran juga dikongsikan. Dengan adanya pendedahan seumpamanya, sedikit sebanyak memberikan idea kepada masyarakat untuk memulakan perniagaan. Perekonomian Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong terus berkembang dengan mengikuti pelbagai anjuran jualan. Baru-baru ini, Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong B berpeluang mengetengahkan makanan tradisi Kedayan dalam acara Malam Ambuyat anjuran Hotel Park View. Penganjuran seumpamanya bukan sahaja mempromosikan dan memperkenalkan pelbagai jenis makanan tradisi Kedayan kepada orang ramai, malah berupaya menjana perekonomian kampung berkenaan. Menurut pemangku Ketua Kampung Jerudong B, Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong B akan terus mengungkayahkan jualan makanan tradisi dari semasa ke semasa dan merancang memperluaskan lagi jualan-jualan makanan tradisi mereka melalui jualan secara dalam talian. Biro Wanita melaksanakan rancangan-rancangan ini iaitu untuk menimbulkan lagi masakan Kedayan yang mana yang masakan lama, iaitu seperti makanan tradisi ya, makanan sumbu-sumbu, ada penyaram, masakan kunyit yang lama itu. Jadi akan ditunjukkan balik, itu akan ditimbulkan balik dan dipromokan kepada orang ramai untuk menjana memajukan ekonomi MPK, iaitu daripada perekonomian ahli-ahli kampung. Jadi yang ini dikendalikan oleh Biro Wanita MPK. Perancangan yang kami sudah berbincang bersama dengan Majlis Perundingan Kampung Jerudong, iaitu bahagian Biro Wanita. Okey, kami akan memperkembangkan makanan ini dari masa ke semasa, akan berjual sama ada melalui online, dan kami akan menggunakan garai iaitu yang ada di Pantai Jerudong, garai MPK daripada perancangan iaitu jualan hujung minggu, masakan MPK, iaitu masakan Kedayan MPK ya. Jadi akan dijual di kawasan pasar tersebut. Belia di negara ini sudah mula berani meneroka apa sahaja bidang perniagaan sebagai satu pilihan kerjaya mereka. Ini terbukti dengan usaha 3 anak tempatan yang berjaya menghasilkan tisu kitar semula yang pertama di negara ini. Selepas 5 tahun merancang, mereka membuka pusat kitar semula yang dinamakan NEVOS dan Berhad atau Environmental Evolution di Kompleks Perindustrian Serembangun Tutong. Dengan keluasan 720 meter persegi, kawasan pemprosesan kitar semula dilengkapi dengan mesin jentera mengikut spesifikasi yang ditetapkan, telah mengitar maksimum 3 tan kertas kitar semula dalam sehari dan menghasilkan sebanyak 60,000 gulungan tisu sehari. Menurut pengarah NEVOS dan Berhad, syarikatnya berjaya menghasilkan tisu jumbo roll yang pertama pada awal tahun ini dan sudah pun dijual di beberapa buah kedai dan syarikat-syarikat pembersih. Cabaran paling besar bagi kami kan ini syarikat ini yang jenis dihasilkan ini yang pertama di Brunei Darussalam. Jadinya masa memulakan itu, masa bercakap sama orang, memang orang belum confident lah dapat dibuat kahindak. Sama jualnya kami pun jual macam belum confident dapat dibuat kahindak. Jadi
memang dalam setahun 2 tahun itu jadi pertanyaan dalam sendiri macam perlukah diteruskan ataupun sudah tah. Jadi macam kami semua tiga-tiga mau meneruskan pasal dimulakan sudah nakkan berhenti separuh jalan. Jadinya diteruskan tajuk sampai masa ni. Ditubuhkan pada tahun 2015, pusat kitar semula ini diwujudkan bagi membantu mengatasi masalah sisa buangan dengan menawarkan perkhidmatan yang dapat menyumbang kepada pengurangan sisa sekaligus meningkatkan jangka hayat tempat pembuangan sampah di Brunei. Dayang Siti Nur Rashidah binti Haji Karya berkata, pengeluaran produk hanya bermula pada tahun ini, yang mana sebelum ini mereka hanya mengumpulkan kertas-kertas dari syarikat-syarikat lain dan dari kerajaan dan swasta. Dari mulanya, kami fikirkan sudah tu cara mengambil kertas. Jadi kami sediakan box yang khas untuk di dalam office-office. Kertas yang kami dapat proses, kira kertas yang terpilih sahaja, bukannya macam kertas yang basah, yang kena dengan makanan, bercampur dengan yang lain. Itu indah kami mau ataupun ini dapat kami memproses kelinda atau terjejas di tempat kami memproses juga dari segi kebersihan jualah. Lepas itu kalau sekiranya dorang punya bin box satu penuh, dorang panggil kami untuk mengkolek. Untuk menggalakkan dorang merecycle, pasal kami memang merecycle, tapi lepas itu satu step ke hadapan lagi untuk memakai barang yang di-recycle itu yang. Selain menghasilkan tisu, NEWO juga merancang untuk membuat kertas kitar semula dan terus berharap perniagaan mereka ini terus mendapat sokongan orang ramai dalam sama-sama memajukan lagi produk hasil tempatan sekaligus dapat memberi peluang pekerjaan kepada belia di negara ini. Harapan NEWO buat masa ini dalam 2 tahun ini untuk kira mendapat support orang memakai hasil produk-produk yang diproduce ini supaya kami dapat memaintainkan mesin ini dan menyokong pekerja orang Brunei jualah. Itu saja buat masa short term. Kalau long term memang kalau macam sekiranya negara ingin meningkatkan lagi hasil merecycle ini, boleh juga kami orderkan mesin baru untuk memproses bahan-bahan yang lain yang dapat diproses. Nazmi Textile Mall baru-baru ini menyambut ulang tahun ke-20 bagi cawangan di Serusup. Daripada sebuah kedai tekstil kecil di Wisma Jaya, Bandar Seri Begawan, ia telah berkembang menjadi Textile Mall dan menjadi barisan hadapan untuk memenuhi keperluan pelanggan setia. Setakat ini, 13 cawangan telah pun dibuka. Menurut Awang Nazir Zakaria, pengarah urusan syarikat Nazmi Textile, sempena ulang tahun tersebut, syarikatnya memberikan tawaran harga promosi 50% di semua cawangan Nazmi sehingga 27 Oktober ini. Textile Mall masih lagi sokongan daripada para pelanggan, kepercayaan mengenai dengan harga dan kualiti. InsyaAllah masih Nazmi Textile Mall masih kokoh dan insyaAllah terus berkembangkan. Saya sebagai pengarah urusan Nazmi Textile Mall ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan junjung kasih hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan serta kerajaan Baginda bagi penyediaan tapak bagi kami mulakan perniagaan kami di negara Brunei Darussalam dan juga terusnya memudahkan bagi menjalankan perniagaan kami bagi mencari rezeki di negara Brunei Darussalam.